Salam sejahtera dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 26 Ogos bersama saya Bumawin. Projek pembinaan Jalan Ulu Suai Niah sepanjang 19 km bakal menjadi pemangkin kegiatan ekonomi penduduk setempat khususnya dalam bidang pertanian serta industri hiliran di sekitar kawasan berkenaan. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng berkata, menerusi pelaksanaan projek ini ia sekaligus membuka peluang sosioekonomi dan meningkatkan ekonomi di negeri ini. Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu projek bernilai RM71 juta menghubungkan Kampung Iran Suai dan Jalan Pesisir Miri Bintulu ini dijangka siap pada November 2021. Beliau berkata demikian semasa melakukan lawatan kerja projek Jalan Ulu Suai Subis turut meluluskan cadangan penyambungan jalan sepanjang 300 meter dengan nilai anggaran RM3 juta. Jadi tuan-tuan, yang kita bawa ini ialah untuk kemudahan rakyat. Belum siap lagi, sudah ada yang minta lagi. Tidak banyak 300 meter. Itu tidak ada masalah lah. Gohet sajalah daripada Kampung Iran sambung 300 juta. Dia punya estimate lebih kurang 3 juta. Kalau 68 juta sudah belanja, tambah sajalah 3 juta jadi 71 juta, okeylah untuk kita bawa 300 daripada Kampung Iran. Pada lawatan sama, Datuk Patinggi Abang Johari turut mengumumkan bantuan RM1.3 juta untuk 9 buah rumah panjang dan 4 buah kampung di kawasan Suai. Sumbangan berkenaan bagi membantu penduduk yang terjejas pendapatan akibat COVID-19. Sebanyak 402 unit rumah teres mampu milik bagi fasa pertama akan dibina di bawah skim perumahan awam Sri Pertiwi Tanjung Kidurong. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng memberitahu projek yang pertama dibangunkan di Bintulu ini dijangka siap pada tahun 2023. Datuk Patinggi Abang Johari berkata projek ini bakal memberi manfaat kepada penduduk berpendapatan isi rumah kasar bulanan RM4,000 hingga RM10,000 yang turut menyediakan pelan pembiayaan oleh kerajaan negeri menerusi skim pembiayaan perumahan Mutiara. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ucapan tahniah kepada pihak pengurusan BDA dan juga pihak swasta yang telah dapat bekerjasama untuk membangunkan rumah Sri Pertiwi di mana harganya telah dihadkan dengan harga yang telah disebutkan 290 lebih. Tidak boleh lebih daripada itu. Kerana kita telah berdialog dan juga bersama-sama dengan anak-anak Bintulu ataupun warga Bintulu yang mengatakan bahawa harga rumah di Bintulu begitu tinggi dan kebanyakannya adalah dibangunkan oleh pihak swasta. Beliau berkata demikian semasa majlis pecah tanah projek berkenaan di Bintulu. Projek ini akan dilaksanakan oleh Lembaga Kemajuan Bintulu dengan syarikat Johor Bahru melalui syarikat usaha sama. Sementara itu, James Kalib Ambu mengakui usaha Sarawak ini pasti melegakan rakyat yang selama ini mengimpikan memiliki rumah mampu milik. Saya beramat terima kasih kepada Ketua Menteri kita Sarawak, bagian BDA juga kerana telah menyediakan perumahan untuk rakyat yang kurang mampu membeli yang harga yang tinggi. Ini harga yang mampu milik. Jadi saya beramat senang hati lah supaya rakyat-rakyat di Bintulu khususnya yang bekerja di Tanjung Kidurong tiada rumah, mereka mampu membeli rumah itu untuk kediaman mereka sendiri. Selain projek perumahan Sri Pertiwi, projek sama juga akan dibangunkan di Kampung Jepak, Sepadok, Sungai Pelan dan di Jalan Bintulu Tatau. Semua aktiviti menubah atau meracun di sungai-sungai dan laut di lawas perlu dihentikan segera. Tegas Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan, perkara tersebut jelas memberi mudarat kepada penduduk yang bergantung kepada sungai dan laut sebagai sumber rezeki. Ada juga kegiatan-kegiatan untuk meracun, menubah. Ini adalah sesuatu yang tidak bertanggungjawab.
Kerana jika ini berlarutan, ianya akan menghapuskan sumber ikan-ikan kita yang ada di sungai-sungai itu. Dan ini akan memutuskan sumber rezeki kita. Justru beliau menasihatkan penduduk kampung supaya melaporkan aktiviti sedemikian kepada pihak berkuasa supaya tindakan dapat dilakukan. Timbalan Ketua Menteri bercakap demikian selepas merasmikan Agriculture Community Outreach Program di Dewan Serbaguna Kampung Tanjung Katong, Sundar Lawas. Program anjuran Jabatan Pertanian Limbang dihadiri seramai 108 orang peserta memfokus dan mendedahkan komuniti luar bandar terhadap impak teknologi pertanian. Terdahulu beliau telah melepaskan 100,000 ekor anak udang galah di Sungai Sundar. Fungsi sesebuah masjid atau surau perlu dipelbagaikan dengan penganjuran aktiviti atau program kemasyarakatan yang memberi manfaat kepada masyarakat Islam. Menyatakan demikian Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi mahu Jawatankuasa Pengurusan Masjid dan Surau yang dilantik setiap 2 tahun memainkan peranan penting dalam memperluaskan peranan rumah ibadat terbabit. Untuk tujuan itu, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi menyarankan jawatankuasa berkenaan bekerjasama rapat dengan pegawai hal ehwal Islam di kawasan masing-masing bagi mengenal pasti dan merancang program-program yang bersesuaian untuk dilaksanakan. Datuk Dr. Abdul Rahman turut mengingatkan ahli jawatankuasa masjid dan surau supaya menerapkan kemahiran teknologi digital ke arah amalan pengurusan yang lebih efisien dan berkesan. Beliau menyatakan demikian pada majlis penyerahan sumbangan Majlis Islam Sarawak kepada Masjid dan Surau Negeri Sarawak di Kuching. Sebanyak 1,519 masjid dan surau menerima sumbangan tahunan melibatkan peruntukan 1.5 juta ringgit. Pada majlis sama yang dipertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha menasihatkan jawatankuasa pengurusan masjid atau surau yang belum mempunyai akaun bank supaya mengusahakan untuk membuka akaun bank masing-masing. Ini penting bagi memudahkan penyaluran sumbangan dan peruntukan kepada masjid atau surau terbabit selain memastikan aliran keuangan yang lebih telus. Semangat cintakan negara hendaklah sentiasa disemat dalam jiwa setiap individu dalam menjamin kesejahteraan sesebuah negara. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera Sarawak, Datuk John Siki Tayai berkata, sempena bulan kebangsaan ini, setiap rakyat hendaklah mempamerkan semangat patriotisme meskipun masih dilanda COVID-19. Datuk John Siki Tayai memberitahu pelbagai kaedah boleh digunakan masa kini untuk meluahkan rasa sayang terhadap negara. Jelasnya dengan adanya media sosial ia boleh digunakan sebagai platform untuk menyemai semangat sambutan Bulan Kebangsaan. Beliau berkata demikian dalam majlis pemimpin bersama rakyat di Rumah Muli Anak Bilap di Bintulu. Pada majlis itu, sejumlah RM20,000 diperuntukkan kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Rumah Panjang Muli Anak Bilap, manakala RM5,000 kepada Biro Wanita. Sarawak menghargai peranan anggota tentera antara agensi banyak berjasa dalam memerangi pandemik COVID-19 di negeri ini. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Sugambas, tanpa komitmen yang ditunjukkan, Sarawak mungkin berhadapan dengan cabaran yang lebih sukar. Dato' Ahmad Douglas berkata anggota tentera telah melaksanakan tugas yang cemerlang dalam menjaga keselamatan di sempadan Sarawak, terutamanya dalam memastikan tiada kemasukan pendatang asing tanpa izin ke negeri ini. Jelas beliau, ia merupakan strategi penting dalam mencegah penularan COVID-19. Meskipun jumlah kes positif COVID-19 terkawal, namun Dato' Ahmad Douglas yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri berharap semua agensi berkaitan dan juga rakyat Sarawak terus bekerjasama memerangi wabak tersebut. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat daripada Panglima 1 Division yang baharu iaitu Major Jeneral Dato' Zulkafli Mustafa dan Panglima 3 Brigade Brigadier Jeneral Dato' Azhar Ahmad di Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taim Mahmud menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Kebangsaan Orang Ulu AUNA semalam. Kunjungan yang diadakan di kediaman yang di-Pertuan Negeri di Demak Jaya, Kuching itu diketuai oleh Presiden AUNA Dato' Abu Bakar Abdullah.
Kunjungan berkenaan antara lain bertujuan menjemput Tun Peng Sri Abdul Taib Mahmud menghadiri Majlis Kenangan Kubu-Kubu dan Pekan Bersejarah di Baramiri yang dijangka diadakan tahun ini. Dato' Abu Bakar ketika ditemui pemberita memberitahu penganjuran majlis tersebut bagi mengenang kembali Kubu Bersejarah dan Pekan Baram di samping memberi penghargaan kepada Yang di-Pertuan Negeri atas sumbangan dalam pembangunan Pekan Baram. Turut hadir pada kunjungan berkenaan ialah Pegawai Daerah Telang Usan Barutai, Penghulu Telang Usan Desmond Yap Cheng Siang dan Kapitan Masyarakat Cina Long Lama Yo Ki Siang. Ibu bapa tunggal IBT B40 mempunyai tanggungan yang sah akan dibayar insentif Bantuan Sarawak Ku Sayang BKSS Ketua Isi Rumah KIR B40 2020 pada bulan depan. Unit Perancang Ekonomi Jabatan Ketua Menteri dalam kenyataan memaklumkan usaha sedang dijalankan bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN bagi membuat pengesahan ke atas IBT tanpa tanggungan dan IBT dengan tanggungan. Unit Perancang Ekonomi memberitahu IBT tanpa tanggungan hanya menerima insentif BKSS Bujang B40. Bagi mereka yang disahkan IBT dengan tanggungan, mereka layak menerima bayaran sepenuhnya insentif BKSS KIR B40 pada September depan. Kerajaan negeri juga mengambil maklum bahawa berlaku perubahan status melibatkan 81,129 penerima asal BKSS KIR B40 kepada IBT tanpa tanggungan atau dikategorikan sebagai bujang dalam pakej BKSS 2020 menyebabkan pembayaran terpaksa ditangguhkan. Oleh itu, kerajaan negeri telah membuka rayuan BKSS 2020 melalui pejabat daerah dan secara dalam talian bagi memberi peluang kepada individu yang layak mendapat insentif BKSS KIR dan bujang B40 yang tidak tersenarai sebagai penerima. Berdasarkan rayuan dan maklumat terkini B40 daripada LHDN, seramai 788,534 penerima yang layak, iaitu peningkatan sebanyak 267,617 penerima atau 51.2%. Kerajaan negeri telah meneruskan pembayaran BKSS 2020 B40 termasuk penerima tambahan yang layak pada bulan Julai dan Ogos dengan perbelanjaan RM319.92 juta. Sekian berita pagi Sarawak. Bersama mencegah COVID-19, sentiasa pantau status kesihatan diri dan keluarga. Jadi saya Bumawen, jumpa lagi.